Anda sedang menyaksikan Lerai Senjata, di mana kita meleraikan senjata-senjata yang digunakan oleh semua musician alternatif. Kita akan interview semua musician di Malaysia. Dan hari ini kita ada Haikal Nasir. Jangan Haikal. Sialah. Aku dah ramai orang panggil aku Haikal. Aku macam, kenapa korang nak orang panggil Haik? sebab ramai sangat nama Haikal. Dia macam, aku pun ramai kawan nama Haikal. Ceritakan sikit pengalaman kau dengan instrumen alat muzik lah. Apa yang kau first main? First, aku rasa ramai budak kat Malaysia first instrumen diorang adalah recorder. Recorder. Tapi aku first expose dengan gitar adalah Pak Su punya gitar. Tapi time tu aku gedang-gedung budak-budak tengok gitar main macam tu je. Kau main gitar macam ni? Tak lah, macam aku petik-petik gitar time aku 4-5 tahun. Tapi aku macam tak interested sangat nak main. Tapi bila aku tengok Billy Joe main gitar dekat American Idiot punya music video, time tu aku dah jam 6, aku terus rasa macam okay, aku nak jadi macam Mamat ni, main gitar, nyanyi kan. Dia pun main gitar bukan yang kan. Dia main gitar power chord je semua. Mana prior kau tengok Billy Joe tu, kau tak ada any musician yang kau rasa? Tak ada yang buat aku rasa macam nak pegang instrumen. Aku rasa dia lah orang pertama yang buat aku rasa macam oh aku nak gitar. Nyanyi pun main gitar. Nampak power ke, cool ke apa? Ya kot. Lagipun macam aku tak pernah rasa macam diri aku macam penyanyi. So bila ada gitar tu dia jadi macam aku boleh jadi apa je aku nak kalau ada gitar. So sampai sekarang pun sebenarnya kalau aku nyanyi tak ada gitar jadi macam rasa bogil sikit Pernah ke? Pernah try dulu sekali. Betul macam bapak awkward gila dengan hektik Lepas tu lepas tengok Billy Joe main gitar, aku minta gitar ke bapak aku. Lepas tu dia cakap okey dengan syarat peksa result kena okey. Aku dapat time tu gitar first aku namakan dia Classico. Sebab dia gitar klasik. Orang yang jual dulu cakap kat bapak aku tu gitar akustik. And aku tak tahu apa-apa prior knowledge pasal ni. So dia basically gitar klasik brand Cina Hofma. Dia gitar klasik dengan tali brass, tali akustik. So kau bayangkan sakit gila tangan aku nak main dia tu. Gitar klasikal yang dia punya neck tebal tu. Neck tebal tapi semua tali besi. So dia macam susah gila aku nak belajar benda tu. Tapi took me few months. Aku boleh kata aku give up juga dulu. Sebab tangan aku sampai lebam main. Tu bapak aku tegur. Aku dah lama kan aku tak main. Dia cakap asal tak main gitar, abah dah beli lah. Tu aku macam alamak, orang tua nanti selalu bising pula kan. So aku buat sebelum tidur macam okay untuk dia tak bising aku main 5 minit sebelum tidur. Sebab at one point aku belajar main gitar tu aku ada sampai satu kekangan yang aku cakap susah maybe gitar ni bukan tekan-tekan, maybe kau mute certain tali baru. Aku macam betul ke kena tekan setiap satu ni sebab sakit gila tangan aku. So tapi at one point tu aku macam 5 minit sebelum tidur aku practice dalam seminggu macam tu dia jadi macam aku boleh pick up and lepas tu terus macam senang nak pick up. Lagu apa yang kau belajar awal-awal first kalau kau ingat? Kalau betul-betul main tap kan, macam biasa Smoke on the Water, but full song lagu Seven Nation Army ding 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 satu-satu dah tap dah ding tapi dia ada chord sikit ding 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 sikit je. Lepas tu aku untuk chord belajar full chord aku lagu Hotel California. Sebab bila bapak kau belikan gitar kau nak impress bapak kau, and aku belajar lagu yang dia boleh cakap I know this song kan. So lagu tu. Dan lagu first time ni aku tak tahu chord tu apa, tapi aku tengok tab je is lagu Tears in Heaven. Aku rasa lagu Tears in Heaven tu aku dah pandai main dulu sebelum Hotel California. Sebab aku susah sikit nak bar chord tu apa semua kan, sakit tangan macam tu tu nama dia Classico. Classico. And then aku ada ada few je lah gitar dalam hidup aku. Aku rasa setahun lebih lepas tu aku minta bapak aku gitar elektrik. So macam Pak bosan main dan susah main gitar klasik tu kan. Gitar elektrik tu Strat, China punya Strat, brand Aria. Aria brand Jepun, tapi yang ni yang murah punya, yang entry level punya kan. Time tu pun aku tak ada prior knowledge gitar apa, sebab aku nak main punk, heavier music tapi Strat dia single coil tau. So bunyi dia tak
tak heavy, bunyi dia nipis lah. Dan dia ada hum tu kalau main distort kan. Patut lah macam gitar aku bising. Lepas aku dah beli gitar baru aku buat research. Oh, kena pakai humbucker kalau tak nak ni. And bunyi humbucker lagi dengan bunyi keras lagi sesuai kan, apa semua. Baru aku tahu. Time tu aku start mod gitar. Aku beli di Marzio. Time tu aku desperate gila nak humbucker. Aku baru singgah gitar store dekat Kelang. Nampak dia jual di Marzio Joe Satriani punya humbucker. Neck punya tau. Tapi aku desperate gila. Aku terus macam duit yang ada kat aku kumpul duit sikit. Duit raya dulu ada, aku terus beli tau. Tanpa tahu itu neck punya pickup dan dia Joe Satriani punya kan. Aku terus time tu aku buang semua single coil lain sebab nak jadi Tom DeLonge. Aku buat sebiji macam Tom DeLonge. Satu humbucker kat bridge dengan satu volume knob je dekat strat tu lah. Yang lain pun aku tampal-tampal. Yang lubang-lubang tu kan aku tampal-tampal dengan stiker semua? Tak, yang first time ni aku hantar ada kat seorang pakcik jamming ni lah. Tempat jamming ni pakcik tu dia boleh mod-mod, dia boleh buat. So tapi first time lah daripada tu aku guna bunyi humbucker kat gitar aku macam fuck, ini baru nice kan. Ni baru bunyi pang. Kau dah puas hati lah walaupun time tu dekat neck patutnya. Aku tak tahu pun tau. Tapi bunyi dia dah okey lah time tu. And dia jadi sedap. Dan aku rasa tak sampai setahun lepas tu aku jumpa kat kedai lain pula Simo Duncan Invader punya humbucker tau. And itu memang yang Tom DeLonge pakai. Aku terus macam aku jual 200 je kot, RM200 je. Dekat Moon aku punya pick up. Cakap kau nak beli tak ni baik tu. Kau punya pick up dia dah ada gitar time tu, gitar China agak. Dia punya pick up pun stock pick up gitar China, busuk lah bunyi dia. Beli lah. Dia pun beli. Dia beli je kat aku. Esok aku tukar Invader. Dia cakap kimak lah kau kan. Tapi lepas tu gitar aku yang Strat ni aku panggil Black lah. Sebab Billy Joe ada satu Strat warna biru, panggil Blue. Black tu banyak kali. Last kali aku tukar lepas Invader tu aku tukar jadi JB, Simo Duncan JB. Ni dia madi sangat Invader. Kenapa kau tiba-tiba nak refer Tom DeLonge sedangkan kau tengok Billy Joe nak main gitar? Dia aku start nak main gitar daripada Billy Joe. Tapi lepas aku dah discover Green Day apa semua, aku discover Blink. Walaupun aku rasa Blink time tu dah pecah lah. Baru macam into gila babi lah Blink. Baru dengar balik lagu-lagu lama dia. And somehow aku lagi boleh relate dengan Blink daripada Green Day. Sebab Green Day dia macam serious sikit lah time tu kan. Blink ni dia macam boleh lagi relate dengan teenagers lah. And aku nampak Blink ni macam fuck, aku nak ada band macam Blink tu. Sebab diorang semua gila-gila kan. Lepas Black tu aku guna lama gila. Sampai ada perform lah. Ada perform. Even masa aktif mula aktif pun 2016 dulu pakai Black dulu. Tapi sampai at one point Black dia dah macam, dia dah gitar lama sangat. Dia punya hardware semua dah worn out gila babi. And dia gitar China. So yang paling worn out dia adalah dia punya bridge tau. Dia punya saddle dia. And saddle Strat ni kan dia pakai besi nipis kan. Besi nipis tu dia ada lengkung macam tu. Lepas tu dia punya skru dia tu boleh terkeluar naik atas kan. So aku main dia sampai tangan aku banyak kali berdarah lah. Sebab aku banyak pump-mute. Bila pump-mute kat kawasan tertajam tu darah. Dan aku nak tukar kepada saddle baru. Tapi yang aku tahu US punya saddle sizing besar sikit daripada Mexico. Dia ada macam standard saddle untuk Strat US, Mexico. Dan aku dapat aku nak Mexico punya size. Aku kira-kira aku ni aku punya Mexico. Beli saddle ada seorang pakcik orang putih ni jual kat Jam Tank. Dia jual kat aku Mexican punya. Dan bila pasang size dia besar, masih besar. So sampai sekarang aku tak suka saddle tu. Dia macam jadi besar, dia jadi macam ni gitu. Lepas tu tali jadi tegang. And aku main berapa show je tali putus. Aku macam aku kena ada gitar baru ke ni kan. Sebab aku punya nekat adalah aku nak main Black sampai aku mati. Sampai last 2016 kot jatuh tengah tahun, Fender punya YouTube channel keluar gitar baru, Fender Offset series kan. Duo Sonic warna hijau, memang macam Tom DeLonge, Surf Green. Kau biasa tengok ke website Fender? Aku selalu je tengok. Tapi aku tak pernah ada terfikir
Aku jenis macam kalau dapat satu tu aku sayang gila. Aku dah main black tu aku macam tak nampak aku main gitar lain kan. Fender ke apa aku dah I don't give a shit. Tapi bila keluar iklan tu aku macam Duosonic tu sebab dia short scale. Atau aku pun macam orang yang kecil. Tu aku nampak gitar tu macam cun gila tau. And aku perasan Kurt Cobain pun orang yang rendah agak kan dulu. And kenapa dia main gitar nampak macam elok sebab dia pun rupanya pakai short scale gitar selama ni. Dan bila aku tengok video tu aku macam for the first time in my life aku macam tengok iklan atau tengok video gitar aku macam fuck, aku nak gitar ni doh. Aku terus terbayang aku pegang main. Kau mesti handsome gila. Lepas tu aku even sebulan dua lepas tu aku tengok tak ada. Aku sembang-sembang kat community gitaris tu kata cuba tengok kat Singapore masuk ah. Tu aku pun cari Singapore dia punya main supplier Fender adalah Swilly. Keluar website Swilly, fuck ada. Tapi harga dia 2,000 lebih tau. 2,500. Aku macam fuck lah, tak apa nanti lah kumpul lah duit slow-slow. 2,500 Singapore. 2,500 sini lah, dah convert dia aku rasa 500 je kot dolar Singapore. 500 ke 600 macam tu. Lepas tu okey lah, tak apa, biar. Lepas tu macam somehow lepas dah berapa bulan tu aku terdetik tau untuk nak tanya diorang ada tak lagi gitar Duosonic ni colour surf green. Aku tanya kat Facebook kot Swilly Singapore kan. Lepas tu kata oh ada, tinggal satu je. Memang stok yang display punya. Aku orang first yang kalau macam ni aku akan terus bagi tahu is Ash lah. Nah, Ash bassist hektik tu. Shout out to Ash. Hash pun shout out juga. But dia ni pun kaki gear gak. Main tak tahu mana tapi gear nak gempak kan. Basic macam tu. Basic macam tu kan. Faham kan kau faham kan. Main tak tahu mana kan. Gear nak power kan. Macam dengan gear ni aku akan power kan. Lepas tu aku bagi tahu dia ni memang mamat gear, dia casut. Time tu aku rasa dia buat kerja yang job aku rasa mungkin rezeki dia dari segi harta tu macam agak okey. Dan dia ni memang seorang yang pemurah. Dia ada akaun nombor aku. Tu sebab kita rapat kan. Cakap okay Lek, check akaun kau. Macam what the fuck tu. Macam okay, kau tak apa, kau bayar bulan-bulan lah. Dan aku terus book gitar tu sebab nak elakkan bayar tax. Aku cakap aku boleh datang sana. So aku pun pergi lah. Aku pergi dengan dia, dengan bapak dia. Bapak dia pun temankan sekali. Bapak dia temankan kita orang tidur JB. Bapak dia temankan semata-mata just in case takut kita orang kena tax gitar tu. Sebab bapak dia ada kawan yang kerja custom. Tapi kita orang in the end tak perlu pun guna benda tu sebab polis tak check pun apa semua. Dan dapat gitar ini nama dia Kit. Dia daripada Kit adalah short KIT. Dia short untuk Catherine. Kit ni adalah watak Zooey Deschanel kat dalam filem Failure to Launch. Aku rasa itu watak Kit tu adalah watak exposure pertama aku terhadap Zooey Deschanel. Dan aku macam aku in love gila lah dengan dia, dengan watak tu. Maybe dia pun she's such an adorable person. Tapi tahap dia macam aku macam fell in love gila dengan Zooey Deschanel. Aku tulis lagu untuk dia time tu. Aku tengok watak Kit tu aku macam cinta pandang pertama lah. Macam ada lah perempuan macam ni kat dunia ni. Aku macam nak cari perempuan macam ni kan. But then dia macam ni lah, cinta pandang pertama. Macam okay Kit lah. Fender punya style memang tak sesuai dengan heavy music kan sebenarnya. Sebab bunyi dia twangy, bunyi dia sesuai bunyi yang lagu clean ni apa semua. And spec dia banyak yang macam tak sesuai lah untuk modern heavy music. So gitar ni mostly memang aku mod gila babi lah. Aku rasa the only original part dia adalah body dan neck. Body dan neck sahaja. Itu je. Dengan plate besi ni lah, plate besi bridge ni. Itu je. Ya? Okay. Yang lain semua aku tukar. Macam bazir ke beli gitar mahal aku tukar semua. Tapi sebab aku memang tahu aku takkan jual gitar ni. Dan aku nak simpan sampai mati lah. Apa yang buat kau nak mod gitar ni? Sebab first of all aku mod adalah dia punya bridge dia. Saddle. Sebab saddle dia. Sebab saddle Fender macam babi tu.
Saddle fender yang nipis, melengkung yang tu betul dia punya batang skru dia terkeluar kan. Oh sebab aku tak terus mod aku main dulu gitar tangan aku berdarah agak awak ada darah sini. Time tu nampak panggil babi tu. Darah. Tu cafak tertukar benda ni. So sekarang jadi flat macam ni lah. So ini kalau kau nak pamit macam ni saddle jenis selesa. apa? Okay, ni sebab macam mana kalau aku fikir nak mod ni, baiklah aku sebab aku fikir kalau aku nak guna sampai mati kan. So aku pilih yang terbaik lah. Biar mahal tapi aku boleh guna sampai mati. So ni aku beli Graphtec String Savers. Graphtec String Savers ni harga dia berapa? 200 lebih kot. Okay. Satu set ni. So sebab apa? Sebab flat itu je. Tak. Flat ada banyak je, gotoh semua ada banyak. Tapi aku fikir apakah yang terbaik. Sebab masalah dia adalah sebelum aku tukar kit ni pun almost every show tali kita putus kan. Mesti putus. Even aku dah beli yang tali saddle baru, putus gak. Sebenarnya cara permainan kau lah kau. Ya, aku agresif sangat kot. Lepas tu dia putus lah. Dan aku nak cari saddle yang terbaik untuk mengelakkan tali gitar dia putus. Dan dia akan mesti putus kat sini. Tali A putus kat sini tau. Ya, cara aku kan, dengan saddle ni pun banyak kali je putus. Tapi sangat kurang lah rate dia, sangat drop lah. Dan String Savers ni dia ada Teflon kat dalam. Teflon yang biasa kat kuali non-stick tu kan. Dia ni yang kau tengok yang hitam ni kan, ni Teflon ni. Okay. Dia tak gesek tali. Ya, marketing dia is the slipperiest material on earth. So dia boleh bagi tali kau bebas bergerak ah. Dan dia self lubricating juga ah. Dan sebab tu ini yang buat dia mahal kot, Teflon ni. Okay, aku beli lah. So itu lah keputusan kau menyebabkan kau beli benda ni. Betul. Saddle ni. Tapi lepas tu aku tukar juga. Asalnya stop pickup, humbucker kat sini dengan satu single coil, lepas ada switch kat sini dengan ada lagi satu tone knob. Tapi aku memang guna bridge je mostly. Kat dalam EP ada je juga guna neck tu. Tapi aku memang kat live memang aku takkan guna pun. So aku buang pickup tu, aku tukar ni Fishman Fluence ni. Masa record ada lagi dekat record EP pakai stock pickup tu. Pakai stock. Yang bridge ni bunyi dia not bad sebenarnya. Not bad at all lah. Tapi ini apa dia? Pickup Fishman? Ini Fishman Fluence modern. Memang bridge punya. Ceramic lah. Dan ini pun aku jumpa di eBay. Aku memang nak aim aku nak pakai. Aku dah terbayang lah aku punya gitar. Dulu strike ni pun tak ada. Dia macam yes. First thing aku buat lepas beli gitar ni, bukan tukar bridge ni lah. First thing aku buat adalah, kalau kau tengok aku punya gitar ni tak berkilat kan. Tak berkilat. First thing aku buat adalah aku buka semua ni, aku sand dia punya gloss out. Kau sendiri buat? Aku buat sendiri. Macam pergi mampus lah. Aku tak nak jual lah gitar ni. Kita baru beli. Aku terus send sebab aku nak relic gitar ni sebenarnya. Tapi aku tak nak terus relic dah nampak macam lama. Aku nak macam, aku tahu kalau dengan kenapa, kalau kau tengok kenapa gitar zaman dulu, zaman 50-an 60-an dia nampak relic kan. Tapi kalau kau 70-an lepas tu dia macam paling-paling pun pudar je. Dia tak ada macam ni kan. Sebab ada dulu coating zaman dulu pakai nitrocellulose kan. Nitrocellulose kalau kena peluh lama-lama dia hakis, dia hilang. So dia akan relic lah. Dan ni gloss punya coating. So aku nak buang, nak bagi dia macam lagi lama aku pakai, dia akan lagi nampak season lah. Sebab selagi ada gloss tu, dia takkan nampak season betul-betul yang dia boleh terkopik. Aku nak macam dah kena peluh aku, dia akan hakis-hakis lah. So buang. Okay, so far dah ada ke kesannya? Jadi kalau kau perasan gitar ni punya colour dah lain lah. Dulu dia lagi bright. Dan adalah beberapa scar dia sikit. Aku pun macam bodoh je dulu, campak-campak, seret-seret kononnya nak ni kan. Kalau kau tengok kan, ni warna asal dia. Nampak tak? Yang ni dia aku tak dapat nak tak dapat nak gesek sangat. Aku tak sure nampak kat kamera, tapi dari aku nampak lah. Kat kamera nampak ke? Tak ada nampak kan? Nampak tak? Ni nampak, dia dah gelap sikit. Lepas tu yang ni dia lagi sparkle.
And kau boleh perasan Macam daki sikit lah. Daki-daki kan kat sini. Kalau kau perasan apa, kalau buka pigat ni pun nampak dia punya hijau kat dalam tu lagi bright. Okay. Macam tu lah. Cakap pasal fishbone fluence ni tadi, aku memang nak pakai benda ni. Aku nampak bleach and aku terbayang aku nak warna putih. So dia kena dengan estetik kan. Tapi masalahnya fishbone fluence ni kat sini semua jual yang set tau. Dan aku tak perlu pun net pick up tu. Dan set harga 800 lebih kat 1000 gak. Dan aku cari ada tak jual bridge je kat Malaysia. Kedai-kedai mana memang tak ada lah. Aku jumpa kat eBay ada satu kedai dia jual. Nama dia Don't Tell the Wife Guitars. Jual. Aku rasa dia macam bargain gila lah. Dia macam $125 dalam 2 lebih lah. Sekarang ke $110 je macam tu. Free shipping. Lepas tu time tu pun aku broke. I'm always broke man. Tapi aku macam biasa lah, aku tunjuk kat Ash. Itu dah berapa bulan aku beli gitar ni lah. Sebab aku selalu tengok. Lepas tu stok dia time tu mula aku tengok 8. Tu dah berapa minggu. Lepas tu aku tengok 6. Tu berapa minggu tinggal 3. Cakap cap tinggal 3 je tu Ash. Lepas tu dia cakap okay lah beli lah, nanti bayar aku slow-slow. Lepas tu beli lah. Pasang pick-up ni baru tukar aku buat kat Guitar Hospital. Kalau sebelum ni ada dekat neck pick-up mana, kenapa putih tak ada lubang? Tu lah, dia macam aku buang je. Sebelum ni ada je kan warna putih kat sini. Tapi aku buang pick-up kat dalam tu, aku biar plastik tu. Sebab takkan nak biar ada lubang kan. So maknanya pick-up ni sekarang custom lah? Ni custom aku buat kat Guitar Hospital. Aku cakap aku nak kosong, aku tak nak lubang kat sini, aku nak satu volume ni je. So dia pun buat nanti muat ya dalam dia. Ni. Dan bunyi benda ni memang clean gila lah. Even kau pakai bunyi apa distorted pun kau tak perlu noise gate. Dia sangat clean. Lepas tu yelah. Dan nut pun tukar. Nut ni Graphtec gak. Tu lah Graphtec boleh sponsor sial aku. Nut ni beli sebab nut lama dia yang plastik tu patah. Dia patah kat atas ni. Sebab aku pakai tali yang terlalu tebal untuk tu, tanpa aku gosok. Aku paksa dia masuk dalam, patah. Dah tukar. Ini string tree pun aku tukar Graphtec. Kalau tak dia besi yang sebelum ni. Memang kau pilih warna putih jugalah tu. Untuk estetik lah. Yang ni aku buat. Yang ni stiker ni aku ini memang aku buat tu. Maksudnya aku pakai Photoshop. Aku pakai Photoshop. Aku buat satu line putih. Lepas tu aku kosongkan sikit. Lepas tu aku save jadi PNG. Aku hantar kedai, suruh dia print, suruh dia buat lah stiker ni. Kira macam aku tak ambil dari mana-mana internet ke apa. Dan aku rasa yang investment paling best sekali adalah ni lah, dia punya tuning machines ni. Ni aku tukar. Ni beli kat Singapore time PKP 1, which is ratio apa? Graphtec ratio locking tuner. Graphtec juga. Ratio dia aku nak locking tuner sebenarnya, tapi ratio ni mahal tu, ni 400 lebih. Satu set. Ni tapi yang paling best okay, satu is locking tuner lah. Kalau kau nak tukar tali dah habis kan, tak payah nak pusing nak lah tu kan. Dia just selit. Dia kau longgar kan kat bawah ni, kau pusing nanti dia longgar sebab dia mekanisme dia clamp kau punya tali kat dalam ni tau. So kau nampak dia mana ada pusing kan. Kalau kau tengok tak ada tali berpusing. Tak ada gulung kat sini. Tak ada. Which is kau masuk kan, kau tarik seketat mungkin, kau ketatkan kat sini, kau ni dia punya ni, potong tali tu dah. Kau tune je. Terus tune terus tune. Dan berapa lama dia boleh stay in tune? Lama lah. Aku rasa jarang aku nak tune balik compared to sebelum ni aku guna. Dan paling best ratio ni, kenapa aku pilih Graphtec ratio ni juga adalah setiap gigi gear untuk setiap tali ni bilangan dia lain-lain. Sebab kalau kau as a guitarist kau perasan kan, nak tune tali nipis dengan tali tebal, tali nipis kau kena pusing banyak kali baru dia macam bergerak kan, dia punya intonation tu kan. Tapi kalau tali tebal kau pusing sikit je dia dah gerak banyak kan. Tapi ini dia pastikan gear dia tu lain, setiap tali dia punya ni pusing sama je. Jadi dia macam kau pusing satu rotation penuh,
bersamaan satu semitone. Dia bukan satu semitone, full tone lah. So kau separuh dia jadi semitone. Mana kalau kau nak drop contoh dari drop ni kau satu je kau pusing. And dia sebab aku tuning bukan standard, dia ada effect sikit but seriously macam aku dah biasa tune pakai yang ni, pakai gitar lain dia jadi macam struggle sikit. Sebab macam taliatan ni aku kena kena betul-betul careful kan. Tapi yang ni macam okay, tali atas dengan tali bawah sama je dia punya ni. Best gila show. Okay. So on that note, apa tune yang apa kau punya tuning tali gitar kau? So far aku pakai drop C lah banyak. C G C F A D. Sebab kita orang main memang drop punya style untuk riffing gitar kebanyakannya. Kadang-kadang standard D lah. Tapi C tu aku rasa sebab dia nak main yang open C tu dan nak kenakan dengan aku punya style of singing kot. Macam D sometimes too high. Okay. So C dari mana lah. kau dapat Tapi aku rasa dari mana kau dapat this tuning? Sebab aku rasa macam Blin tak main. Tak main. Zaman-zaman tu dia dah ada bila dah hujung-hujung sekolah menengah tu kan, dia dah ada band-band influence band pop punk baru yang modern, yang heavy sikit. Time tu dah start nak suka heavy-heavy sebab metalcore pun naik kan. Zaman metalcore yang bagi Drop C ni, Day to Remember, Drop C, For You Strong. Benda tu macam For You Strong For You Strong adalah band selepas Blink yang aku tengok macam fuck, nak jadi macam diorang ni dah. So benda tu aku yang influence betul-betul. So it's Drop C. Tapi tadi kau ada cakap drop sebab dulu drop D je. Tapi drop, kita orang start main drop tuning sebab nak ada breakdown je kat dalam lagu. Itu je semata-mata. Semata-mata. Tapi macam bila dah drop pun dia jadi macam kau senang kan. Kau tak payah main full chord kan. Dia macam lagi senang kau nak main macam variation of riffs. So kekalkan lah drop tu. Macam tu lah. And then tadi kau ada cakap string kau yang atas, which is string nombor 6 kau lebih tebal. Lebih tebal daripada yang biasa orang pakai lah. Dulu yang aku pakai sampai patah tu aku pakai 12 sampai 60. Which is papat tebal lah. Tapi sekarang aku baru je tukar few months back sebab aku rasa terlalu tebal lah 12. Sekarang aku pakai 11.56. Aku pakai D'Addario NYXL. D'Addario. Itu string choice kau. String choice aku sebab Ernie Ball tone dia sedap tapi dia terlalu cepat karat lah. D'Addario pun provide macam sizing string yang aku nak. So lah tu D'Addario. NYXL lah yang biasa punya aku pakai dulu tapi sekarang aku pakai NYXL lah. Dah sedap yang tu. Berapa lama untuk kau tukar string tu? Dulu kerap gak aduh sebab asyik putus tali string aku macam 2-3 show aku tukar. Tapi yang NYXL ni lama sikit lah. 4 bulan itu boleh tukar. Coating lah mana ya? Ini? Aku tak pasti lah dia ada coating ke apa. Tapi dia pun lambat karat lah. Ini macam aku tak basuh ni. Dia tak karat lagi. Tak cuci. Tapi aku rasa maybe dia ada coating lah. Dan strap pilihan aku adalah ni lah, DiMarzio Clip Lock ni. Kat Black pun aku pasang kat. Benda ni satu je reason dia sebenarnya sebab For You Strong pakai. Tak ada dulu. Sebab dia punya security ke apa, tak ada lah. Dulu reason dia tu lah, estetik dia benda tu. Macam kalau boleh satu band aku nak macam ni pun nampak macam For You Strong kan, pakai macam ni. Okay, kalau dah pasang benda ni kau tak boleh pakai strap lain lah. Itu dia punya masalah dia sebab dia kau kena pasang macam ni terus. Dia punya screw tu dan plastik dia ni sangat keras tu, Delrin punya. Aku suka gila. Memang kau tahu dia heavy duty yang plastik lah. Dan bila dapat tahu benda tu baru aku macam sedap, ni dia kira locking kan ni kan. Dia macam tak boleh tercabut lah. Dah tak boleh tercabut dah. So baru aku dapat tahu dia tak boleh tercabut dan boleh pusing-pusing. Memang tak nampak lagi benda lain. Dan another reason is cungku gang. Sedap kan seatbelt punya kan. Dia sedap lah. So tu ada. Aku rasa hektik pun setiap gitaris dan bassist, setiap string instrumentalist memang pakai ni lah, pakai strap ni. Kau rasa warna merah ni masuk ke dengan gitar hijau? Kau rasa? Tak tahu, aku butuh warna.
Kau kreatif kan? Kau seorang kreatif kan? Mesti kau tahu. Kena lah tu. Cantik kot. Dia cakap okay lah. Aku pilih colour ni sebab Tom DeLonge punya strap kan dia colour macam ni. Lepas tu bentuk dia macam gitar Kurt Cobain. Lepas tu strap merah Billy Joe. Ni dulu-dulu. So macam it's a combination of all my biggest influences. Tapi strap ni ada kau refer siapa ke? Strap ni? Strap. Oh, strap ni. Tom DeLonge ada strap macam ni kat gitar dia. So aku macam suka gila lah. Ada salah satu gitar dia. And ramai yang orang-orang cool pun ada yang strap macam ni. Siapa? Bassist MCR tu, Mikey Way, bass dia ada benda ni kak. Macam tu dia macam racing stripe kan. Dan aku tengok kabel kau ni yang kuning-kuning pisang ni. Benda pisang ni. Suka pakai kau ingat kabel ni kabel ni baik Enzo kan. Kabel ni dari umur kita orang 17 kot. Aku dah 28 sekarang. Dah 28? Dah 11 tahun. Kabel ni dia ada dua kabel ni. Lagi satu kat Moon. Pakai buat Nutrik punya kepala. Dan dia punya ni aku rasa Jepun punya kot. Buat dengan Ash juga lah. Time ni kat kedai audio kat Kelang buat sendiri je. Berapa meter dengan kepala Nutrik ni. Time kepala Nutrik ni mahal lah. Time tu satu kepala ni RM16. So aku tak tahu sekarang berapa. Dan tu lah, kita orang gulung elok-elok, tahan je sampai sekarang. Dan sekarang aku tak boleh praktis ke buat show ke tanpa kabel ni. Aku akan jadi resah gila. Dia jadi dah macam good luck charm lah. Sebab dia ada kat dalam sejarah hektik lah. Dia ada, boleh kata 99% ada dekat, okay, every recording memang ada. Recording, every show memang ada kabel kuning ni. Okay, tapi dah lepas ni ada orang tahu, ada orang nak pedajal aku curi kabel ni, aku tak tahu lah. Memang aku cari saya sampai mati. Dia ada kesan apa-apa tone ke? Ada perubahan tone? Aku rasa tak ada pun. It's a good quality kabel lah kot. Benda ni Nutrik ni baik gila. Sangat apa kata heavy duty. Dan baik. Ya, aku macam sebab sebelum beli kabel ni aku tukar kabel banyak kali tau. Kabel rosak, kabel kepala dia ni macam tu. Tak pernah. Okay, ini aku buat dia 17 aku tak pernah beli kabel baru. Aku tak pernah. Okay, sekarang kita berada di setup pedal Hike. Dan jangan terkejut sebab memang inilah pedal yang digunakan oleh Hike. Hike, kau cerita sikit kau punya apa pedal yang kau gunakan ni sebenarnya. Okay, Zoom G3. Benda ni dah, aku rasa outdated gila. I need to change gear tu sekarang. I really do. Aku pakai ni dari 2016 kot, tak silap aku. The only reason aku guna benda ni hanyalah kerana untuk tune untuk tune gitar. Itu je. Sebab kalau tak dulu aku memang direct lah. Kenapa kau tak beli tuner saja? Sebab alang-alang and dia macam tak adalah mahal sangat kan. Ini second hand tu ada jumpa orang jual. So beli, so alang-alang boleh eksperimen lah kot. Sekali boleh buat senang buat tukar antara clean dengan dirty punya tone tu je lah. Sebab dulu sebelum time aku pakai direct tu memang aku pakai volume knob lah untuk tukar clean dengan dirty. Okay, so since kau tak pakai sangat pedal dan kau direct, macam mana kau achieve sound yang kau nak? Sebab setiap tempat M lain-lain. Macam mana kau? Okay, dia dulu time mula-mula aku main masuk dalam scene, aku pakai pedal ni sebagai preamp lah. Sebagai preamp, amp modeler kan. So sama ada cucuk ke DI terus out kat PA tu, ataupun aku cucuk return ke amp. Yes. Akan tetapi macam mana lah, sebab main zaman tu amp kau dapat nasib lah. Kadang dapat amp bodoh, kadang dapat amp baik kan. Tapi lepas dah 2019 tu, kita orang alhamdulillah rezeki banyak main show kan. Show pun yang makin yang besar punya show kan. So bila main show besar memang dapat
M mesti best-best lah dapat kan. Mesti dapat Marshall 59 ke, dapat Mesa Boogie, 2 rectifier. Dan memang main gig je dapat M best. So M yang memang tone dia ni lah, professional tone yang ramai gila legend pakai. Bagi aku terfikir macam, kau dah dapat M betul macam ni, takkan kau nak pakai pre-M model G3 ke kan. So lepas daripada tu aku tukar. The T aku pakai distortion dengan tube screamer. Clean aku pakai delay dengan reverb. So macam the rest aku guna tube M tu untuk the tone lah. So aku akan tweak lah setiap M yang dapat tu untuk bagi kena dengan benda ni sampai aku puas hati lah. Tube screamer tu memang kau akan memang akan ada lah. Memang akan ada. Dua ni aku pakai untuk deti, pakai dua ni je, distortion, tube screamer. So daripada input dia akan pergi noise gate dulu. Noise gate ni aku nampak aku tak on pun, aku tak guna pun. Kadang-kadang Ni kalau macam M tu bising sangat, tengok time tu kadang-kadang kan kita punya patching ni macam problem kan. Kalau noisy aku pakai lah, but mostly memang aku tak pakai sebabkan the pickup ni lah clean. So, tapi ni je deti aku is kalau tak aku tak pakai pun distortion ni. Kalau boleh aku nak pakai gain daripada M lah, tapi sebab nak kena tukar-tukar bunyi clean kan. Dan clean aku pakai delay, analog delay dengan spring reverb. Itu je. Untuk lagu apa dia kau pakai analog delay dengan spring reverb ni? Jangan risau. Jangan risau time. Time tu ada lagi lah. Bila mana-mana yang bunyi clean lah, bagaikan putri tanpa kecewa. Spring reverb tu memang sangat short sebenarnya, tak ada bergaung sangat. Sebab tu ada dia ni tak nak ni sangat dan kadang-kadang aku nak seronok-seronok aku pakai phaser-phaser sikit. Tapi tu untuk seronok-seronok time jamming je. Dan kalau macam tak ni ini dah. Sorry. Ini macam lagu Mosh King time surf rock tu. Aku pakai spring reverb dengan graphic equalizer je, nak tukar bunyi tone bagi nak naik bagi dia bright sikit high frequency nak bagi dia bunyi fender sikit dengan bunyi surf dia spring reverb maksimum boleh kata pas do. Lepas tu macam tu lah. Aku rasa tu je mostly yang tak dengar lagi kau punya dirt tadi. Paling banyak kalau dirt paling banyak kau guna dirt lah ya? Of course lah, dirt lah paling banyak. For now, apa yang diperlukan tu je guna. Kalau macam sekadar main seorang-seorang tu, tukar-tukar dia punya efek tu seronok-seronok, but professionally untuk perform wise tu je guna. Aku kalau boleh ada satu je pedal, perlukan tube screamer je lah kot. Tube screamer saja. And tube screamer tu memang akan depan M lah, bukan? Depan M tapi kena ada high gain M lah. Wajib lah. So, apa option kau kalau tak ada high gain M kau? Pecahkan speaker ni. Koyak kan. Bagi ada bunyi fuzzan. Tak ada lah. Buat lah apa yang boleh. Sebab benda ni pun dah high output lah. Gila babi. Benda ni dekat Fender Twin Reverb
earphone yang tak ada gain tu, kalau aku crank dia, aku kuatkan volume dia, aku petik kuat-kuat, dia dah ada bunyi dead dah. So aku tak risau sangat lah. And kebanyakan gig sekarang yang hektik main, alhamdulillah organizer boleh provide high gain M. Kau ada request ke spesifik M untuk kau main dekat organizer? Tak ada? Tak ada spesifik lah. Aku just cakap performance level high gain M. High gain So aku rasa most of the sound kau datang daripada first kau punya daripada pick up ni lah. Pick up kau lah sebenarnya kan? Daripada ni lah. Daripada jari aku yang sloppy. Kau ni kuku sama je Acah. Dia jari yang sloppy. Betul lah. Playing aku sloppy je. Dengan cara aku petik. Macam tu lah. Kalau dekat M pula M Okay. M pula macam mana preference setting kau dari segi equalizer dia? Tak ada preference. Tak ada? Tak ada. Dia, aku akan tengok kalau macam ni kan, lebih ke bass sikit. Sebab tak ada bassist sekarang. Aku tengah jam dengan Zul tadi, tak ada Ash tak ada. So aku lebih ke bass sikit. But mostly macam aku akan try buat pukul 12 dulu semua. Tak aku dengar mana yang perlu. Dia bergantung kepada situasi dan bergantung pada room tu. Main dengan siapa, kuat mana, room macam mana. So dia akan bertukar. Sebab dia tak boleh kau nak prefer satu bunyi and expect dia akan bunyi sedap kan. Dulu ada lah, aku mesti nak bass kat pukul 3, mid kat pukul 11.30. Bass pukul 3? Suruh travel dekat pukul 1 ke 2. Aku nak every time macam tu. But dulu macam tu punk punya tone lah dulu kau nanya. Tapi bullshit je dah. Sebab kau perlu adjust gak bunyi kau macam dulu bass pukul 3, bila aku dengar macam kau dah ada, itu kau main seorang boleh lah. Kau main seorang kan. Tapi kalau macam kau dah ada bass kan, nak kurangkan madi, kau kena adjust lah sampai bunyi dia sedap. Dengan contoh kau main seorang, kau tak payah mid tinggi sangat kan, dah bunyi sedap lah. Tapi kalau tiba-tiba kau main dengan full band, mid kau tak tinggi sangat, kau tak dengar langsung gitar kau. So kena naikkan mid. Kalau tak, dulu aku anti orang yang anti untuk aku tone yang mid tinggi. Kau akan biasa scoop lah. Akan scoop lah. Kononnya nak metal ke, Metallica shit. Tapi doesn't work like that lah. Lepas tu baru belajar macam okay, naikkan mid macam baru dengar gitar kau semua. Tak ada preference lah. It's all up to sedap telinga lah. Macam ni dah sedap lah. Sedap telinga dengan siapa yang aku main tu juga. Bagi dia blend lah. Okay. Banyak belajar. Itu dia barang-barang yang digunakan oleh Hype. Simple, straight to the point, no bullshit. Jadi Hype, apa ayat kau. betul kan? Tak apa tahu. nasihat kau untuk orang yang katakan nak capai kau punya sound ataupun nak try main kau nak try main muzik macam kau. Apa yang kau boleh bagi nasihat kat orang? High gain. Orang baru beli gitar, dia cakap tanya kau, bang, saya nak main muzik cabang, macam mana sound? So apa kau akan cakap kat dia? Fix bridge, humbucker, on the bridge, high gain. Tu je. Tu je. Okay. Fuck pedal. Fuck pedal. Kalau nak bunyi clean, kau lowkan volume kau macam ni kan. Ni katalah bayangkan lah tak ada all this fucking bullshit. Tak ada. Tak ada. Okay. Tak ada. Kata lah macam kau nak main bunyi dirty kan. Lepas tu kau nak pergi clean, kau slow kan dia punya volume ni. It's not gonna be as clean, but it does the job lah. Macam tu lah. Lagipun dia macam kat situ kau boleh tahu the dynamic of kau punya pick up lah. Kalau ada satu pedal yang kau akan beli dan guna, satu je, apa dia pedal lah? Ni Ernie Ball apa Junior volume VP Junior. VP Junior volume pedal kan. VP Junior. Sebab apa volume? Sebab dia memudahkan antara clean dengan dirty.
Macam aku kau tunjuk tadi lah. Macam aku tunjuk tadi. Aku perlukan Clinton dengan Dirty Tone je. Terima kasih kepada Haid sebab ceritakan dia punya barang dan meleraikan senjata beliau. Kalau korang ada soalan nak tanya lagi tentang dia punya barang, boleh letak kat komen. Dia akan jawab. Dia sendiri akan jawab nanti. Harap-harap dia sendiri tengok video ni kan. Jumpa di episod seterusnya. Kalau anda ada siapa yang nak komen, kalau anda ada cadangan untuk sesiapa kita interview seterusnya, boleh cadangkan. Kalau kau Haid, kau nak siapa? Untuk lepas ni Drama ke basic JRC dah buat Jeff dah buat saya nak Jeff Roysani daripada Glistening Red Chair, cause that guy is a motherfucking Tone King and a Prince of Darkness. Okay, sehingga bertemu lagi di episod seterusnya. Ciao. Jangan lupa subscribe. Kami gondang. Subscribe.